Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Pada hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita di bawah subtopik gangguan kepada koordinasi badan. Okey. So kita terus pergi kepada pengenalan. Okey. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan pelbagai faktor. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor utamanya ialah pengambilan dadah yang di luar kawalan. So, koordinasi badan kita ni boleh terganggu dan ada macam-macam faktor yang mengganggu koordinasi badan kita. Dan yang salah satu yang utamanya ialah apabila seseorang itu mengambil dadah di luar kawalan. Dia akan mengganggu sistem badan, mengganggu koordinasi badan kita. Okey. Apakah itu dadah pula? Kita lihat dadah merupakan bahan kimia, okey, yang mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Itu maksud dadah. Bahan kimia yang mengganggu fungsi neuron dengan melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Itu ialah dadah. Okey, dan dadah yang diambil tanpa kawalan, kalau kita ambil dadah tanpa kawalan, dia bukan sahaja mengganggu koordinasi badan tetapi juga akan menyebabkan ketagihan. Itu ialah sedikit kesan dadah sekiranya diambil di luar kawalan. So dia akan menyebabkan ketagihan dadah. Okey, sekarang kita lihat, tengok dekat gambar kat bawah ni kita nampak aspirin. Kan kita nampak ni ialah ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan dalam dadah ni juga sebenarnya dia mengandungi dadah. Ubat-ubatan ni yang kita selalu gunakan ni sebenarnya dalamnya mengandungi dadah. Kenapa kita boleh guna dadah ni? Dadah ni boleh digunakan sekiranya diambil dengan cara yang betul. So contohnya dalam ubat ni dia dah diberikan dos, dah diberikan dos tertentu. Jadi dia tidak memberikan mudarat kepada kita. Okey, tapi apabila kita mengambil dadah dengan cara yang salah, dengan cara yang salah tanpa nasihat doktor, ambil sesuka hati, itu yang dia akan memberikan kesan yang buruk. Sebab tu kat sini kita lihat dalam tajuk jenis-jenis dadah ni dia ada kata. Okey, kita lihat muka surat berapa? Muka surat 153. Kat sini dinyatakan dadah mungkin mendatangkan kesan yang baik atau buruk bergantung kepada cara penggunaannya. Okey. So dadah ni kalau kita ambil dengan cara yang betul, dia memberikan manfaat. Tapi kalau kita mengambil dengan cara yang salah, mengambil dengan dos yang salah, ambil sesuka hati tanpa nasihat doktor, itu yang dia akan memberikan kesan buruk. Salah satunya tadi yang kita baca di atas tadi, dia menyebabkan ketagihan. Okey. So kita ambil tengok contoh kat sini. Contohnya dadah digunakan untuk mengubati penyakit. Contohnya morfin dan steroid. Dan morfin dan steroid ni perlu diambil di bawah pengawasan doktor. Maknanya doktor dah bagi tahu ambil sehari berapa biji. Sebab tu kalau kita pergi klinik, dalam ubat yang diberikan tu dia akan bagi tahu, okey, ubat ni diambil satu hari berapa jam, dalam masa berapa jam, sehari berapa biji. Ataupun kalau kita tengok pada caplet Panadol tu, dia akan dah tulis dah pada caplet tu. Okey, maksimum sehari berapa dia boleh ambil. Berapa yang kita boleh ambil pil tu. Okey, dan dia tak boleh diambil secara berlebihan. Okey. So kalau tak, dia akan memberikan kesan yang buruk kepada badan kita. Okey. So itu ialah sedikit tentang keburukan sekiranya kita menggunakan dadah dengan cara yang salah. Okey, so sekarang kita terus pergi pada jenis-jenis dadah.
Okey, jenis-jenis dadah ada 4. Yang pertama penenang, yang kedua perangsang, yang ketiga inhalant dan juga halusinogen. So ini ialah 4 jenis dadah utama. Okey, 4 jenis dadah utama dan di bawah setiap dadah utama ni dia ada lagi dadah-dadah yang lain nama dia dia ada dadah-dadah yang lain. Ni 4 yang utama. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contoh contoh-contoh dadah di bawah 4 jenis dadah utama ni. Okey. Kita lihat yang pertama iaitu penenang. Okey. Apa kesan penenang? Okey, penenang dia akan menghalang atau melambatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Okey. Kemudian pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Okay, kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Okey, contohnya kat sini ialah barbiturat dan juga alkohol. Okey, so kalau kamu tengok ini jenis dadah utamanya ialah penenang dan contoh dadah penenang contohnya ialah barbiturat dan juga alkohol. Itu ialah jenis contoh dadah di bawah jenis penenang. Okey. So penenang ni digunakan masa bila? Okey, contohnya lah kalau sekiranya ada orang yang kalau kita tengok dalam drama-drama tu, contohnya orang tu dia mengalami trauma kan, mungkin dia kemalangan ke ataupun kebakaran, dia masuk ward tiba-tiba dia menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit macam teringat dia punya peristiwa tu kan. So kalau kita tengok doktor dia akan injek. So itu doktor telah menginjekkan kepada dia jenis dadah penenang. So supaya dia akan tenang dia akan tenang, dia tidak lagi agresif. So itu ialah dadah penenang. Okey, kalau kasih tengok kat dalam buku teks, dia beri 2 saja contoh. Contohnya ialah barbiturat dan juga alkohol, tapi ada banyak lagi sebenarnya. Contohnya ialah morfina, heroin, cannabis dan juga candu. Itu ialah contoh-contoh dadah penenang. Kalau misal kata morfin ni, cikgu pernah tengok satu filem perang filem perang orang putih lah ni dalam backpack dia tu dia ada letak morfin. Morfin dalam backpack dia. Okay, bila satu anggota tentera tu dia telah tercedera cedera teruk. So kawan dia akan ambil morfin dalam backpack dia tu dan dia akan injek pada anggota tentera tadi supaya dia tenang, kemudian dia akan kita nampak macam dia pengsan dan dia tidak akan merasa sakit. So itu ialah dadah penenang. Okey, seterusnya contoh jenis dadah kedua ialah perangsang. Perangsang pula dia akan mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi dia menghalang dan melambatkan impuls kan. Bagi perangsang pula dia mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contohnya amfetamina dan metafetamina. Okey, so kat sini pun ada orang menggunakan dadah ini untuk dia meningkatkan self confident dia. Mungkin begitulah dia ambil sebab dia rasa tak confident, jadi dia mengambil untuk meningkatkan self confidence. So sebab tu kat sini kamu lihat kesannya dia berasa sangat yakin. Okey, sangat yakin. Dia meningkatkan rasa keyakinan diri dia. Okey, so tu mungkin adalah orang yang ambil tapi tak sepatutnya lah kan. Okey, so kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Okey, contohnya ialah amfetamina dan juga metafetamina. Metafetamina, tapi ada lagi contoh-contoh lain. Ada lagi contoh-contoh
dadah perangsang yang lain. Okey. Mungkin ada kat sini kalau kamu tengok dia adalah Nicotina caefina. So adalah beberapa lagi contoh yang lain. Okey. Seterusnya. Okey. Kita lihat contoh yang lain ialah inhalant. Okay, inhalant ni macam mana pula? Inhalant ni ialah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Okey, dan inhalant boleh menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, peparu dan juga ginjal. Okey, contohnya ialah pelarut dan bahan gas. Ni inhalant ni biasanya kita lihat, saya rasa semua orang tahu macam mana inhalant ni. Orang yang hisap gam tu hisap gam tu ialah contoh inhalant. Okay, so dia hidu melalui menghidunya. So dia juga boleh menyebabkan ketagihan dan so jangan tak tahu kesannya merosakkan otak, peparu dan juga ginjal. Terus dia merosakkan organ badan kita. Itu ialah inhalant. Seterusnya kita pergi pada hallucinogen. Jenis hallucinogen. Okey, hallucinogen ini dia mengubah laluan impuls dalam otak. Okey, dia mengubah laluan impuls dalam otak. Macam mana mengubah laluan impuls dalam otak tu? Tak dapat nak tunjuk dekat sini. Okey, biasanya okey, kalau kita tengok kalau kita belajar sistem badan, sistem laluan impuls tu, dia ada satu laluan dia. Laluan impuls ni dia ada laluan dia sendiri. Tapi dekat sini kalau kamu tengok, dia menyebabkan halusinogen. Siapa yang ambil halusinogen ni, dia mengubah laluan impuls dalam otak. So bahayalah. So dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot dan menyebabkan terdengar suara-suara yang dan terlihat objek yang tidak wujud. So contohnya ialah ketamin, LSD. Okey, LSD ni apa? Diethylamida acid lysergic dan satu lagi marijuana. Okey, halusinogen ni pun biasanya kita biasa tengok dalam berita-berita ada orang yang dia bunuh, contohnya dia bunuh isteri dia, anak dia. Okey, bila ditanya kenapa, dia kata dia nampak isteri dia berkepala ular. Maksudnya dia halusinogen ni berhalusinasi. Berhalusinasi ataupun dia mencederakan diri dia sendiri, mencederakan orang lain. Sebab apa? Sebab dia terdengar suara-suara. Okey, terdengar suara-suara yang kata suruh bunuh, okey, suruh cederakan orang. Ternampak objek yang tidak wujud. Dia nampak macam seolah-olah dia nampak, dia kata ada hantu, padahal tak ada pun. Tak ada pun, dia seorang je yang nampak. Sebab apa? Sebab dia je yang ambil dadah tu. So dia akan nampak macam seolah-olah ada entiti, ada hantu, ataupun nampak ada isteri dia berkepala ular. Itu berhalusinasi. Okey, so bahaya. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak di luar sana, anak-anak dan adik-adik di luar sana, janganlah kita merosakkan diri dengan mencuba ataupun mengambil dadah ini. Okey. So berbahaya. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini penjelasan guna. Okey, kita tengok lagi ada satu lagi carta di sini di muka surat 154. Okey, dibuat dalam kesan penyalahgunaan dadah, dibuat dalam bentuk carta. Okey, so kita lihat penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan. Okey, simptom penarikan ni ketagihan lah. Antaranya kalau dia ketagih, kita boleh tahu orang tu dalam keadaan ketagihan apabila dia menggigil, kemudian dia loya, resah dan juga sedih. Itu antara simptom penarikan ataupun ketagihan. Okey. Alright. Okey, kita lihat Rajah 7.5 menunjukkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan. Yang ni kita dah sedikit tadi kita dah bincang sedikit dalam di bawah jenis-jenis dadah utama. Okey. So sekarang kita lihat kesannya
pada sistem saraf. Okey, apa yang berlaku sebenarnya pada sistem saraf kita? Okey, apa kesannya kepada sistem saraf kita? Okey. So, kalau kita ambil dadah, okey, kita lihat carta alih di sini. Kita ambil dadah, sekiranya kamu jangan ambil dadah Okey, sekiranya seseorang itu mengambil dadah, dia akan memberikan kesan kepada sistem saraf. Okey. So, kesannya berbeza-beza mengikut dadah yang diambil. Dia berbeza mengikut dadah yang diambil. Okey. Ada dadah yang dia merangsang kan, tadi kita dah tengok dia merangsang, dan ada dadah yang dia melambatkan. Tadi kan kita dah tengok kat depan, ada dadah penenang, ada dadah perangsang. So kesannya berbeza kepada sistem saraf kita kan. Okey, so kalau sekiranya dadah yang diambil itu ialah jenis perangsang, dia akan menyebabkan apa? Okey, dalam sistem badan kita, dalam sistem saraf kita tadi, apa kesannya? Dia akan menyebabkan, kalau dadah yang dia ambil itu ialah dadah perangsang yang merangsang badan kita, dia akan menyebabkan degupan jantung dan kadar pernafasan tekanan darah. Dia akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah, dan seterusnya dia akan menyebabkan dia akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah, dan dia akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. So itu ialah kalau sekiranya dadah tadi dia merangsang ataupun peningkatan degupan jantung tadi, degupan jantung meningkat, kadar pernafasan meningkat, tekanan darah, dia merangsang semua tu, dan dia akan menyebabkan lebih bertenaga, lebih aktif, dan perasaan yang tidak menentu, dan juga akan menjadi ganas. Kalau sekiranya dadah yang diambil itu ialah dadah yang jenis merangsang ataupun perangsang. Okey, ada satu lagi tadi yang kita bincangkan, dadah penenang kan. Bila dadah penenang, dia akan menyebabkan melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Ni dadah jenis apa tadi? Dadah jenis penenang tadi kan. Dia akan menjadi degupan jantungnya lambat, kadar pernafasannya lambat, tekanan darahnya pun akan lambat. Jadi dia akan menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Kemudian lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Dia akan mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Ini sekiranya dia mengambil dadah jenis penenang. Okey, kemudian seterusnya ada juga yang menyebabkan gangguan persepsi. Ini tadi sekiranya gangguan persepsi dan juga halusinasi. Okey, dan juga ilusi. Okey, yang ini tadi ialah jenis halusinogen. So dia akan mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan kita terganggu daripada segi dia akan menyebabkan kita berhalusinasi, okey, mendengar suara-suara, berilusi, nampak benda yang bukan-bukan. So itu ialah jenis gangguan daripada dadah halusinogen. Jadi itu adalah kesan-kesan buruknya. Okey, sebenarnya cikgu dah cerita juga tadi sebelum ni tadi kan. Okey, yang ini cuma carta ini menunjukkan dengan lebih jelas dan detail lagi lah apa kesannya kepada sistem saraf kita. Okey. Kemudian kita lihat faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah. Apa faktor? Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah adalah seperti sifat ingin tahu, pengaruh rakan sebaya, mencari keseronokan dan ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Jadi sebenarnya dadah ini bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi siapa ada masalah, jangan ambil jalan mudah dengan cara mengambil dadah. Sebab bila kamu ambil dadah, memang kamu akan lupa, tapi lupa sementara. Bila kesan dadah tadi hilang, kesan hayal tu hilang, kamu akan ada masalah tu tak hilang. Jadi bila bermasalah, jangan lari dari masalah, selesaikan masalah. Okey, so salahlah cara dia. Okey, kemudian pengaruh rakan sebaya. Yang ini selalu kita dengar, pengaruh rakan sebaya. Jadi sebab tu pentingnya kita mencari kawan yang betul. Okey, kita jangan cari kawan yang suka ajak kepada benda kejahatan. So
Kalau kita dapat kawan yang baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau kita dapat kawan yang suka ajak kepada perkara-perkara yang tak baik, so kita pun akan jadi macam tu. So pilih kawan dengan betul. Okey, kalau kamu rasa jangan takut hilang kawan. Lebih baik tak ada kawan yang begitu daripada kamu ada kawan yang mengajak kamu kepada kejahatan. Kalau sekiranya kamu nak kawan dengan dia, kamu yakin bahawa kamu mampu untuk menarik dia untuk jadi lebih baik, boleh berkawan. Tapi kalau kamu tak yakin, kamu takut kamu yang terpengaruh, bukan kamu mempengaruhi dia, dia mempengaruhi kamu. Jadi lebih baik tinggalkan kawan yang macam ni. Okey, kemudian sifat ingin tahu. Tak payahlah ambil sifat ingin tahu ni sebab kita dah tengok contoh banyak. Okey, sebenarnya tak payah pun. Tak payah nak tahu rasa apa, tak payah. Sebab kamu dah tahu kesannya sangat buruk. Dan belum lagi kita tengok yang lain-lain ni. Kita boleh nampak ada banyak lagi kesan buruknya. Orang yang mengisap dadah ni ataupun yang ketagih dadah ni, ada yang kena HIV. Ada yang kehilangan pekerjaan. So dia tak memberikan kesan yang baik pun. Lebih banyak buruk daripada baiknya. Bagi mereka yang belum terjebak, jangan dicuba. Bagi yang telah terjebak, kamu carilah bantuan supaya kamu boleh keluar daripada masalah ini. Itu saja pesanan cikgu hari ini. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih kerana mendengar. Semoga kamu dapat dapat sesuatu pelajaran daripada pembelajaran hari ini, daripada apa yang cikgu bincangkan hari ini. Okey, alright. Latihan bertulis hari ini cikgu tak ada beri. Okey, tapi cikgu minta kamu lihat aktiviti 7.3. Okey. Kalau ikutkan sepatutnya dijalankan dalam kumpulan, tapi kamu buatlah sendiri di rumah. Okey, saya rasa kamu boleh cari daripada internet. Okey, tak perlu jalankan aktiviti berkumpulan. So yang pertama, buang arahan yang pertama ni, jalankan aktiviti berkumpulan tak perlu. Tetapi cikgu nak kamu di rumah, cari YouTube ke, YouTube lah, video-video daripada YouTube. Kamu cari maklumat-maklumat penting daripada YouTube ke, daripada artikel. Tak semestinya daripada ceramah. Kalau kat sini dia kata cari daripada ceramah tentang penyalahgunaan, tapi tak perlulah daripada ceramah. Kamu carilah petikan ataupun cari artikel-artikel daripada internet. Kamu cari kategori dadah, kemudian jenis dadah, contoh setiap jenis dadah, kesan-kesan penggunaan dadah dan ciri-ciri seorang penagih dadah. Okey. So itu tugasan yang cikgu berikan hari ini kepada kamu. Cari maklumat tu. Ada banyak lagi kan, cikgu hanya sebut sedikit saja tadi. Jadi kamu boleh cari lagi daripada internet, daripada artikel-artikel di internet, dan cari 4 perkara. Kalau ada ceramah, kalau tak ada cari artikel, dan juga maklumat penting. Cari maklumat tentang kategori dadah, jenis-jenis dadah dan contoh setiap jenis dadah, kesan-kesan penggunaan dadah dan ciri-ciri seorang penagih dadah. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini. Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat belajar.